Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan idenya dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-33 untuk pengajaran kesimpulan hadis yang ke-33. Itu hadis yang berkaitan dengan dakwaan dan penyabitan hak manusia. Saya baca sekali lagi hadis ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum ودمائهم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعض في الصحيحين. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sekiranya diberikan kepada manusia ataupun orang ramai dengan sesuatu dengan sebab dakwaan mereka, pasti akan ramailah orang melakukan pendakwaan dengan tujuan untuk mendapat harta orang lain dan juga untuk menyabitkan kis darah, iaitu kis pembunuhan terhadap orang lain. Tetapi Nabi menyebutkan wajib kepada orang yang mendakwa mengemukakan bukti, dan kepada orang yang didakwa bersumpah menafikan dakwaan tersebut. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan orang lain. Jadi hari ini kita bincang dah. Daripada malam ini kita nak ambil kesimpulan hadis ini. Antara kesimpulan yang boleh kita petik daripada hadis yang ke-32 ini, yang ke-33 ini, pertamanya, seseorang yang mendakwa terhadap kes bunuh ataupun mendakwa berkaitan dengan pemilikan harta, maka menjadi kewajipan kepada beliau mengemukakan bukti yang menunjukkan kebenaran dakwaannya. Jadi bila dia dakwa, dia mesti kemukakan bukti yang boleh menyokong dakwaan dia itu. Jadi perkara ini adalah perkara yang bersifat sejagat, yang diperakui oleh semua manusia. Kami tak kira lah dia agama apa, asalkan manusia, ini adalah merupakan perkara yang diterima umum. Seseorang yang nak dakwa sesuatu apa sajalah, maka dia wajib kemukakan bukti. Yang kedua, setiap orang yang didakwa dengan apa-apa dakwaan, maka beliau berhak menafikan dakwaan itu dengan melakukan sumpah sebagai menafikan dakwaan. Inilah pendapat majoriti ahli fiqh, pendapat kebanyakan ahli fiqh. Inilah dia. Namun ulama dalam mazhab Malik, dia kata kalau dalam kes yang berkait dengan pemilikan harta, maka mesti sabit ada berlaku urusan di antara orang yang mendakwa dengan orang yang didakwa. Tu kalau mengikut mazhab Malik, dia kata kena sabit itu dulu. Sebelum nak cara lain, dia kena pasti dulu. Kalau
dalam bab pemilikan harta, bab syarikat kau apa tak cara lah, dia mesti dia boleh buktikan bahawa dia memang berurusan, ada buat urusan. Seterusnya, mana orang yang didakwa dan yang mendakwa itu mengemukakan bukti, maka dia boleh untuk tidak bersumpah. Ini mengikut kebanyakan ulama. Kalau orang dakwa dia mencuri misalnya, dan kalau itu ada bukti, maka dia tak perlu bersumpah untuk menafikan. Dia naik mahkamah. Dia naik mahkamah. Sebab al-bayyinah itu, bukti itu perlu dianalisa dulu. Mana dalam kitab, misalnya ada sebuah kitab yang besar juga saiznya oleh Dr. Muhammad Naim, 2 jilid, Sahih Salah dibincang bab qada dalam agama ini. Dia sebut, dia kata kalau sekiranya dakwaan itu sudah ada bukti, maka pihak yang didakwa tak perlu bersumpah dah. Tak perlu bersumpah, naik mahkamah. Mana pihak mahkamah akan bincang tentang bukti itu. Bukti itu setahu mana, bukti yang ditampilkan itu sah ke tidak untuk dijadikan bukti untuk mendakwa, untuk mengambil digunakan tindakan kepada orang yang didakwa. Jadi peranan prosedur mahkamah itu berkaitan nak tengok bukti itu bukti yang jelas ke bukti yang lagu. Kerana kita tengok dalam hadis Nabi, beberapa hadis Nabi sebut boleh jadi bila masuk mahkamah dunia ni, mana orang yang benar dihukum salah, orang yang salah dihukum benar. Boleh berlaku dalam mahkamah, walaupun dalam mahkamah Islam pun boleh berlaku. Kerana yang diambil kira oleh hakim adalah fakta-fakta yang zahir. Kalau sekiranya peguam bela itu, ataupun kita kata pendakwa raya itu, dia mempunyai, Nabi sebut dalam hadis ni, kalau dia tu pandai bercakap, mengolah bahasa dengan baik, mengemukakan bukti dengan teratur, dia ada hebat. Dari situ dia ada kehebatan, walaupun dia salah. Nabi kata aku akan beri hak menekis tu kepada dia. Tetapi bila dia menekis dalam keadaan dia salah pada hakikatnya, sebenarnya kemenangan dia itu bukan kebaikan kepada dia. Kemenangan yang dia dapat tu kalau sekiranya melibatkan dia dapat ambil harta orang lain dengan sebab kemenangan yang palsu itu, dia akan dapat bagaikan kepingan-kepingan neraka di hari akhirat. Itu sebenarnya maksud dia akan masuk neraka. Dan sebenarnya ini ada kes yang berlaku disebut dalam Mushkilul Athar Imam Tahawi. Dia kata ada kes yang berlaku di antara dua orang di zaman Nabi SAW. Ini berkaitan dengan kes tanah di Yaman. Seorang lelaki yang berasal dari Hadramaut dan seorang lagi yang berasal daripada Kindah. Jadi Hadramaut ni kata tanah yang dimiliki oleh Kindi itu, orang Kindah itu sebenarnya asalnya milik ayah saya. Tetapi ayah dia dulu dia rampas secara tidak benar tanah itu. Selepas ayah dia mati, dia mempusakai tanah itu. Jadi sekarang ini saya nak ambil balik tanah itu. Itu kisnya. Jadi Nabi tanya Hadrami itu, yakni orang Hadramaut itu, apakah engkau ada bayinah, ada bukti yang menyokong dakwaan engkau? Dia kata tak ada. Tak ada. Cuma orang itu sebut, dia pun yakin gitu. Mak dia akan sebut, tapi bukti secara kukuh tu tak ada. Tapi orang itu sebut lah gini-gini. Lepas tu mak dia kata misalnya, situ dia tahu ayat adalah hadis, cuma dia dakwa gitu. Dan dia dakwa ni, dia kata dia yakin sehingga dia sanggup bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah depan Nabi. Nabi panggil mana lelaki daripada Kindah tadi. Kamu pula macam mana? Dia kata tak, saya warisi secara benar hak tanah ni daripada ayah saya, dan benda ni jadi milik saya. Tak pernah saya dengar ada orang kata tanah tu sebenarnya milik orang lain yang diperoleh oleh ayah saya dengan cara yang batil. Tak ada. Jadi kira-kiranya dia nak bersumpah lah bahawa tanah tu benar milik dia secara hak. Tapi sebelum dia bersumpah tu, Nabi kata sesiapa yang bersumpah, maka dengan sumpah dia menyebabkan dia ambil harta orang lain dengan tidak benar, maka di hari akhirat
sebelum masuk neraka lagi, bangkit di hari akhirat itu dalam keadaan pakai kudung ajza, fahuwa ajzab. Dia jadi kudung anggota tangan. Setengah ulama kata jari kudung dalam syarah ni. Setengah kata tak, kudung di pergelangan tangan. Tak masuk neraka lagi tu. Duduk di pada mahsyar. Bila gitu, jadi hak kindah kan tak jadi bersumpah. Padahal tidak dikatakan dia salah, tapi dia bimbang, dia takut ayah dia tu berlaku sungguh lagu tu. Maka dia pesuruh taruh pada Hadrami, orang Hadramaut. Tidak kata dia salah, memang dia tak terlibat pun. Tuduhan tu bukan dia yang salah, ayah dia. Jadi dia bimbang, takut ayah dia salah sungguh. Dengan dia buat begitu, maka ayah dia lepas kalau ayah dia salah. Sebab tu kita sebut dulu prinsip keadilan dalam Islam ni kan, dia ada tiga diniyah agama. Kerana agama lah tu, rela dia hilang hak yang zahir kerana nak dapat kelebihan di hari akhirat. Itu nilai orang Islam. Dia memang tak salah, tapi ayah dia tu takut ayah dia buat. Sungguh benar tu, mana tahu. Dia kahwin berani bersumpah padahal tak salah tu. Inilah kata dulu kan kita sebut, minggu lepas kita sebut tiga perkara tu tak. Mana prinsip keadilan dalam Islam ni, syariat ni dia diniyah, akhlakiyah dan qawani. Agama, lepas tu nilai moral tu tinggi, lepas tu lagi undang-undang dia tu memang serius, komitmen undang-undang dia tu jelas. Tiga perkara. Hak ni pun atas iman dia takut. Lama dia bersumpah, dia tu memang benar. Orang tidak dakwa dia, orang dakwa ayah dia. Ayah dia mati dah. Maka dia pembui harta kau tu. Nabi senyap. Mungkin Nabi pun tak tahu hakikat ni. Bahkan dalam syarah hadis kata Nabi tak tahu cerita sebenar lagi. Cuma Nabi sebut begitu. Allah SWT tidak wahyu kepada Nabi di kalangan dua siapa yang benar. Walaupun benar tu boleh naik mahkamah tu, boleh naik mahkamah. Tapi sebenarnya tak boleh naik mahkamah lah. Muka tu tak ada bukti nak naik mahkamah. Dia kan tengok juga layak tak nak naik mahkamah ni, semata-mata dakwah. Tapi bila dia sanggup bersumpah, maka dia ada nilai dalam agama. Ada nilai dalam agama. Jadi kawan minat atas rasa agama tak berani nak bersumpah. Bukan kerana dia salah, kerana takut ayah dia. Jadi bila kata kalau ayah dia tu salah, maka dia suruh harta tu ayah dia selamat. Lepas tu kawan ni walaupun boleh tanah di hari akhirat, tak berguna tanah kalau dia tipu. Dia akan masuk neraka. Jadi kukuk mana pun tetap dia dapat kebaikan. Ini orang Islam, dia mikir bukan sekadar atas dunia, tapi di hari akhirat dia mikir. Dia sanggup suruh tanah. Tapi setengah-setengah orang kita tengok, dia rela kejam mata. Asal ke boleh dia. Tentu benar milik orang tahu belakang. Nak dua bah saksi boleh. Bahawa ni tanah orang. Dia rela kejam mata, dia buat bodoh, dia buat lembuhnya. Dia rela. Ini cerita benar lah berlaku ni di kalangan kampung kita lah. Anak dia pun tahu ayah dia tipu harta kan. Jadi anak dia hak sulung tu, saya bagi saka tanah hak ayah dia rampas dengan cara tak benar tu, dia beri ke adik-adik dia. Hak ayah dia beli betul benar, dia ambil ke dia. Orang kampung kata liar sulung pun. Memang jelas lah. Ada berlaku lagi tu. Duk hidup pakai ni lagi. Jadi baru ni saya sebut pada Tok Ngulu, kalau saya tu kata minta tolong sesal tanah siap pada ayah dia. Dia tak sudah. Dalam bab tu dia kena pakai kaedah ad-dararu la yakunu qadiman. Dia pakai kaedah. Benda mudarat ni bila lama lapai katakan 10 generasi milik tanah tu, dia tetap tanah tu dikira darar. Tak sedar ayat lama tak mana pun kalau berpunca daripada darar, dia akan kekal darar walaupun lama. Tu kaedah dia. Jadi nak suhilah darar tu, walaupun 10 generasi dah memiliki tanah tu, dia tetap mesti dikembali kepada pewaris dia. Itu kaedah. Ad-dararu la yakunu qadiman. Itu kaedah dalam usul fiqh. Gitu sebut. Mana kita suruh ayat ni milik amor zaman-zaman dak tak kira, dia tak jadi halal benda tu. Bila asal dia tu darar dah. Itu kaedah. Orang yang mendakwa seterusnya, pengajaran yang seterusnya, orang yang mendakwa dia tidak perlu bersumpah, tapi dia kena kemukakan bukti. Ini pendapat kebanyakan ulama. Sebab itulah ulama dia ada perincian pula ni. Sebab ada berlaku kisah ni tak ada bukti tapi dia bersumpah juga. Dia bersumpah juga. Lagu mana? Nampak bercanggah lah dengan hadis ni.
Kisah ni Kisah Hadrami dengan Kindi tadi, orang Hadramaut dengan orang Kindah tadi, dia dakwa kisah kita sebut tadi, dia tak ada bukti tapi dia bersumpah, wallahi, demi Allah dia kata ayah dia dulu dapat tanah ni dengan cara rampas, dengan cara tidak benar. Dia bersumpah tak ada bukti. Dan kita tengok dalam hadis tu pun Nabi tak beri tanah dia, tetapi orang Kindah itu dia beri, dia memang takut ada kesalahan ayah dia. Dia takut benar sebab kawan ni berani bersumpah. Ni orang panggil kis yang disesatkan di luar mahkamah. Kis tadi kita sebut sebagai kis yang disesatkan di luar mahkamah, tak ada bicara. Sebab ada dalam riwayat lain Nabi masuk mahkamah, ada juga kis dakwah harta juga naik mahkamah. Kalau saya sebut ni kan, Nabi kata walaupun aku bui kepada seseorang menang dalam kis ini berdasarkan kepada tengok keraguan yang munasabah tu, keraguan yang melampaui batas yang munasabah lah kita kata. Ghuliba zannu ala sidqil mudda'i, dia panggil. Mana nampaknya hujahnya kuat ni, maka mahkamah waktu tersebut kepada kawan ni lah sebab hujah dia kuat. Apakah dia bila hujah dia kuat mana dia benar? Nabi kata tidak mesti dalam hadis tu. Tetapi tak boleh mahkamah Islam, tak boleh dia tengok zahir. Hakikat yang tersirat tu, kita tengok semula di mahkamah Allah lah. Kalau dia tu salah, Allah SWT akan kena hukuman yang berat pada dia. Neraka, terang sebut dalam hadis tu, mendapat kepingan api neraka Nabi kata. Jadi mana bagi orang Islam yang teraniaya melalui proses mahkamah ni, dia kena terima itu dengan sabar. Dia kena terima kenyataan itu dengan sabar. Walaupun nampaknya dia tidak berpihak kepada dia perbicaraan di mahkamah itu, tapi tak apa. Kalau dia tu benar, dia akan dapat balik hak dia. Itu kelebihan orang Islam. Dan orang hak menang dalam kes mahkamah tadi, oleh kerana dia batil, dia akan dapat azab di mahkamah Allah di hari akhirat. Itu jelas berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dalam kes dakwaan ini, dia ada satu kaedah dia panggil al-aslu bara'atul zimmah. Mana asalnya seseorang, asalnya lagu mana? Katakanlah A ni tuduh B dalam apa-apa kes lah. Sebab dalam kita tanah misalnya ada, ataupun kita kata mencuri lah, kita kata A ni tuduh B mencuri. Tuduh saja tu tidak terbukti lagi. Jadi bila tuduh, dia guna kaedah asalnya dia tak bersalah. Bara'atul zimmah tu makna tidak bersalah. Mahkamah mana-mana pakai gitu. Asal manusia ni dia tidak menanggung beban kesalahan asalnya. Kecuali setelah disabitkan memang dia bersalah, baru dia dianggap bersalah. Wak mari bukti banyak mana pun, kalau tak sabit dia tetap masih di bawah bara'atul zimmah, tidak bersalah. Itu kaedah dia. Jadi maknanya untuk bukti dia bersalah tu perlu masuk mahkamah, perlu melalui proses perbicaraan. Itu asal. Jadi hak ni dalam kitab dia bahasannya, bila seseorang itu dituduh, maka dia tetap ada hak dia, muru'ah dia, kehormatan dia tak hilang, masih wajib kita jaga. Kalau seseorang yang dituduh itu belum lagi naik mahkamah, tiba-tiba mana dilayar dia seperti orang salah, maka orang yang layar begitu dia kira dosa besar. Itu dosa besar. Itu terang. Ulama kata dosa besar sebab dia baru dituduh, dia tidak dibuktikan lagi bersalah. Tiba-tiba layar dia seperti orang yang telah dijatuhkan hukuman, maka orang yang terlibat buat begitu dia akan menanggung dosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil, dosa besar kan? Seterusnya berdasarkan kepada hadis ini juga, para ulama membuat keputusan bahawa hukum yang dijalankan di kalangan manusia ni, sebenarnya dia tidak harus menggunakan hukum yang tidak syar'i. Dia wajib hukum syar'i yang telah digubal berdasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas ulama yang muktabar. Kalau sekiranya dalam kes itu kebenaran nampak lebih berat kepada orang yang mendakwa, maka dia dimenangkan kes itu. Tengok nampak dia ni lebih benar, mengikut juri lah. Setelah perbincangan dengan hakim, maka itu tak apa, kembali sebuah hadis tadi lah.
Mana kalau dia cipta bukti apa ni, dia reka bukti tu, dia pakar berlaku konspirasi misalnya. Dia pakar. Hebatlah konspirasi tu misalnya, siapa nampak bersalah orang yang benar. Hak tu sebenarnya dia menang di dunia sahaja pada hakikat. Hak tepat dunia, hak tempat yang kekal abadi dia kalah. Sebab itulah orang yang tidak takut. Sebab tu setengah-setengah ulama dalam, saya tengok dalam beberapa kitab, dia kata dalam kisah sumpah ni dia fleksibel sebenarnya, dia tidak tetap. Maknanya ulama dalam nak menentukan berkenaan sumpah ni, dia mesti melihat keadaan masyarakat juga. Sebab kalau masyarakat tu teruk, 4 kali sehari dia boleh sumpah. Pak kata mimbar, bukan sekat atas masjid, pak kata mimbar dia boleh sumpah. Bagi orang yang tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia boleh bersumpah. Sebab dia tengok orang bersumpah pun tidak kena bala lalu. Dia lalu tengah hujan peti pun tak kena dia. Menyebabkan dia jadi berani. Sebab tu ulama kata hak ni dia agak bukan hukum yang tetap. Dia kena tengok keadaan dia. Mana penilaian itu bagi pihak ulil amri, pemerintah. Dia kena tengok. Walaupun sumpah ni asalnya disyariatkan. Kalau bersumpah pun dia mesti naik mahkamah, dibicarakan kes itu. Seterusnya, mana tidak mungkin berdasarkan hadis ini, mana tidak mungkin boleh dijaga harta manusia, maruah dan nyawa manusia melainkan dengan undang-undang syar'i yang disebutkan dalam hadis ini. Kerana undang-undang syar'i dia ada ruh dia. Undang-undang agama, undang-undang Allah ni dia menyentuh bukan sekadar zahir manusia, tapi dia menyentuh batin manusia serentak. Itu asasnya. Sebab tu undang-undang yang nak dilaksanakan kepada manusia ni, dia berkait dengan bagaimana kerajaan jaga rakyat ni. Dia berkait. Bila kerajaan itu bersedia nak melaksanakan hukum Islam secara lengkap, dia wajib menyediakan prasarana yang lengkap. Dia terpaksa fikir tu secara komitmen dia tu kena tinggi untuk itu. Misalnya kalau kes curi, dia kena tahulah manusia curi ni sebab apa. Boleh ada setengah-setengah tu memang kerana nak makan curi. Kerana nak makan, bukan kata nak kaya, nak makan. Tak cukup makan, curi. Kerana keperluan asasi mencuri. Dalam hukum Islam, ittifaq ulama tak boleh kuat tahu ni. Patut tak salah ke salah. Tak ada ulama kata tak salah curi ikut dalam situasi mana. Salah, tapi hukumnya tidak sampai peringkat dilaksanakan hukum had ke atas dia. Tidak sampai peringkat. Cuma dipanggil takzir lah. Tengok lagu mana, di kaunseling dan sebagainya. Mana kerajaan kena tengok kepincangan, kelemahan kerajaannya dari sudut mana. Kena sesal tu. Kadang-kadang hak tu lama perlu masa tu nak sesal, nak menyediakan kita kata prasarana yang lengkap lah. Mana rakyat ni hidup sebenarnya, peluang pekerjaan apa ada, nilai beli rakyat ni kira tinggi, mana boleh beli sebenarnya, tidak susah. Tu dia kena pasti, kena buat hak tu, dia puas hati dulu. Mana kalau sekiranya cukup, dalam keadaan cukup, tidak ada alasan nak mencuri, tiba-tiba mencuri juga, tu baru layak. Hak tu pun masuk mahkamah bincang, banyak pula sudut-sudut dia tu. Jadi pokok mana pun, undang-undang syarak ini, undang-undang mahkamah syariah ini, hukum tasyri' ini sebenarnya dia bukan bermaksud nak menghukum manusia, tetapi sebenarnya dia maksud untuk membentuk jiwa manusia. Itu sebenarnya asas dia. Seterusnya, antara kesimpulan daripada hadis ini juga, semata-mata dakwaan, maka tidak boleh diterima dakwah semata-mata dakwah. Dia mesti ada bukti. Semata-mata dakwah tali. Daripada hadis ini juga dapat difaham bahawa agama Islam sangat mengambil berat tentang penjagaan harta dan nyawa seseorang, dan juga perkara-perkara yang bersifat dururi, yang bersifat asasi pada manusia. Islam sangat menjaga, sangat prihatin terhadap perkara ini. Seterusnya, hakim dalam konteks tasyrik Islami, dalam konteks perundangan Islam ni, hakim itu penghakimannya, yakni keputusan yang dibuat oleh hakim itu asasnya adalah ma yazharulah, apa yang zahir pada penilaiannya, apa yang zahir pada penilaian juri. Dia tengok zahir.
Sebab dia ada beberapa kes yang berlaku zaman Sayyidina Umar, mana pegawai dia pernah dihukum. Sayyidina Umar menangis ketika dilaksanakan hukum kerana minum arak kepada pegawai dia. Orang tanya apa menangis Sayyidina Uthman, dia kata aku yakin pegawai aku tu tidak bersalah. Tapi kena tu kerana ada konspirasi, dia tahulah, tetapi dia tak boleh nak bukti di mahkamah. Sehingga dia sebut kepada pegawai dia, kamu terimalah hukuman ini dengan sabar, kamu akan dapat ganjar besar di sisi Allah. Pegawai dia kata tak apa, saya terima, atas dasar agama saya terima. Sayyidina Umar menangis ketika dilaksanakan, mana benda tu boleh berlaku. Tapi Sayyidina Umar dia tak boleh campur tangan dalam masalah undang-undang, dalam masalah mahkamah tak boleh. Walaupun dia rasa tak boleh, dia tak kira rasa gitu dalam mahkamah ni. Dia kira bukti. Oleh kerana bukti itu nampak menyebelahi maknanya pendakwaan orang yang mendakwa, maka dimenangkan kes itu. Walaupun cukup yakin sehingga dia menangis sebab pegawai dia tu disebut tak ada kes lah sebelum lepas tu baik seorang yang warak. Dan disebut orang yang dakwa tu bobok Syiah disebut dalam kitab tu. Bobok Syiah Kufah. Tu yang dakwa tu. Disebut dalam kitab. Jadi kena beringat. Dia barang punah lama Syiah ni. Menjadi kewajipan kepada hakim. Menjadi kewajipan kepada hakim untuk mencari keadilan dan kebenaran. Dan menjadi kewajipan kepada hakim untuk bekerja keras, kerah kita kata gede kita, habis lah kita tu, memerah usaha dan tenaga dia sehabis mungkin, semaksimal mungkin untuk memastikan tercapai al-adl wal haq, keadilan dan kebenaran. Semasa hakim itu, antara sifat dia disebut oleh ulama, semasa dia proses nak mencari keadilan dan kebenaran itu, dia mesti ada dalam diri dia dua perkara, iaitu bimbang takut tersalah, dan dia kena teliti dengan sebenar-benar, campur ataupun kita kata dalam masa yang sama dia kena ada rasa takwa kepada Allah. Maknanya hakim ini, daripada kenyataan ini dalam kitab lain dia sebut mana hakim itu mesti seorang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang wara. Mana ciri-ciri hakim dalam mahkamah Islam, dikenal pasti dia ni seorang yang thiqah, seorang yang baik, seorang yang bertakwa, seorang yang wara. Kalau hakim tak semayang, hakim minum arak, dia tak layak dalam mahkamah syariah, tak layak. Tak boleh, sebab dia kira tak layak. Mana kredibiliti dia tu dipertikaikan. Kena tengoklah. Itu beberapa kesimpulan daripada hadis yang ke-33 ni. Okay, baik, sekarang ni kita nak masuk terus kepada hadis yang ke-34 ni. Ada satu perkara lagi yang disebut oleh ulama. Kalau kita tengok dalam hadis ni, satu perkara lagi dalam hadis ni, kenapa Nabi SAW, apa sebab Nabi sebut pada orang dakwa nak bayinah, kepada orang yang didakwa yamin? Kenapa? Dia pakai kaedah tadi, al-aslu bara'atuz zimmah. Antara bayinah dengan yamin, bayinah dia lebih berat, yamin dia lebih ringan, lebih mudah. Jadi oleh kerana orang yang didakwa ni asalnya tidak bersalah, maka Nabi beri kepada dia tugas yang ringan, iaitu bersumpah saja. Tetapi bagi orang yang mendakwa, oleh kerana dia yang akan mendakwa, dia pendakwa, maka dia ni mesti diberati dia. Dia kena ada tugas yang lebih berat, buat mari bayinah, buat mari bukti, sebab dia yang dakwa. Kerana orang yang kena dakwa asalnya tidak bersalah. Jadi untuk dia menafikan, sekadar sumpah saja sudah cukup. Maknanya bagi orang yang mendakwa, dia punya tugas lebih berat. Jadi bayinah ni lebih susah, yamin ni mudah. Yamin ni mudah. Kalau sekiranya disebut juga oleh ulama, sekiranya orang yang mendakwa itu dia tidak ada bukti, dia tidak boleh paksa orang yang disumpah, orang yang didakwa itu bersumpah. Tadi dia dakwa orang, dia suruh orang bersumpah. Tidak akan pelik.
Nah, dia dakwa orang, bukti tak ada lagi, mahkamah tak naik lagi. Tapi dia suruh orang dakwa. Gagal kata dunia, suruh orang dakwa. Sumpah dia. Tak boleh. Tak boleh. Itu ketetapan ulama begitu. Kecuali dia kena mari bukti. Sebabnya bersumpah tu sumpah nafi. Ada juga ulama kata sumpah daripada orang yang mendakwa ni sumpah isbat. Sumpah untuk menyatakan benar tuduhan. Bagi orang yang sumpah dia tu adalah sumpah untuk menafikan. Jadi dah sumpah dia tu tanpa bukti, ulama kata tak perlu dia bersumpah untuk menafikan, kecuali ada bukti. Kalau ada bukti baru dia boleh bersumpah. Tu pun dalam kes-kes tertentu. Kita tak apalah. Sekarang ni kita nak tengok hadis yang seterusnya. Kita ambil sekadar yang itulah. Hadis yang ke-34. Di bawah tajuk turuku ingkaril munkar. Jalan-jalan atau cara untuk menolak kemungkaran. Ini hadis yang ke-34. Ini juga mana hadis usul juga. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, saya telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja di kalangan kamu yang mendapati ada kemungkaran berlaku. Ra'as itu dengan erti mendapati, bukan melihat. Dia tak tengok tetapi ada berlaku. Dia tahu. Ra'a dengan makna alima. Ra'as ini ulama kata dengan makna alima. Sesiapa yang tahu di kalangan kamu ada berlaku kemungkaran, maka wajib dia ubah, hendaklah dia ubah, yakni hapuskan kemungkaran itu dengan tangannya. Kita terjemah begitu. Kalau ia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lidahnya. Namun jika ia tidak mampu juga dengan lidah, maka ubahlah dengan hatinya. Jadi ubah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Ada dari riwayat lain kata dia kena benci dalam hati. Adalah banyaklah riwayat itu yang sebut begitu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Secara umumnya hadis ini dia memahamkan kita beberapa perkara sebelum kita pergi kepada hadis-hadis yang seumpama. Sebab perlu juga kita tahu ada hadis-hadis seumpama inilah, walaupun lafaz dia berbeza tapi makna dia dekat-dekat. Ni. Secara umumnya hadis ini memaparkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi meletakkan umat ini, umat manusia ini, khususnya umat Islam ini, dia semuanya ada tanggungjawab. Daripada hadis ini kita nampak Nabi nak nyatakan kepada kita bahawa semua manusia ini ada tanggungjawab dalam konteks menolak, menghapuskan kemungkaran dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai peringkat posisi kemampuan manusia itu. Tapi kukuk mana tanggungjawab ni asasnya setiap orang ada, tak boleh lagi. Asalkan dia tu berakal, dia tu muslim, beriman, dia akan ada. Dasar pada hadis. Masing-masing manusia berada dalam skop kemampuan dia, dalam status ataupun kita kata dalam kemampuan dia lah, tahap kemampuan dia. Dia boleh laksanakan amar ma'ruf nahi munkar ni setakat mana, dengan posisi yang sesuai dengan dia. Dan asas yang Nabi gambarkan dalam hadis ini, apa dia? Asas nombor satu, poin yang asas juga dia, memerangi kemungkaran. Itu asas dia dalam hadis. Yang mana untuk tujuan memerangi kemungkaran, Nabi menegaskan bahawa setiap Muslim yang beriman itu
tidak ada kelonggaran untuk mereka mengelakkan diri daripada peranan dan tugas ini. Semuanya mesti ada. Dia tak boleh kata hamba tak Allah, hamba tak boleh nak buat, saya tidak mampu. Tak boleh. Dia kena ada. Yang mana Nabi menyebutkan sesiapa yang mampu untuk merubah, menolak dan menghapuskan kemungkaran dengan tangannya, yakni dengan kuasa yang ada, sekadar yang ada pada dia, maka wajiblah dia ubah dengan tangan dia, yakni dengan kuasa dia, setakat yang ada dalam kemampuan dia. Kalau dia tidak boleh ubah dengan tangan, dia gunalah percakapan, bahasa dia, lidah dia itu, sama ada dengan nasihat, dengan memberi peringatan, apa sajalah dalam bahasa. Guna lidah itu dengan menyebutkan risiko, kalau buat gini kesal lah tuan, disebutlah pandai-pandai dia lah tu. Tapi hukum mana pun dengan guna bahasa, sama ada berpidato, kau berceramah, kau mengajar, kau nasihat secara individu, kau ikutlah, asalkan yang melibatkan tolak kemungkaran itu adalah bahasa. Itu maksudnya. Tetapi sekiranya kedua-duanya, kuasa dengan tangan pun dia tidak mampu, dengan lidah pun dia tidak mampu, maka dia kena ada guna, yakni kehendak dia, iradah dia. Dengan hati dia rasa benci. Dia rasa benci. Dia rasa benci dalam hati terhadap kemungkaran ini sebenarnya besar makna dia. Yang kita akan bincangkan nanti lah. Ulama kata kenapa Nabi sebut? Nabi sebut selemah-lemah iman, benci dalam hati. Tetapi hak tu pun sudah ada nilai jihad dia dalam hadis lain sebut. Apa maksud dia? Secara ringkas ni kita sebut begini, manusia ni kalau ada dia benci kepada kemungkaran dalam hati dia, sebenarnya hak tu dia akan menimbulkan banyak perkara positif dalam diri seseorang. Bila ada dalam sekuat-kuatnya ke dia tidak akan pergi dekat dengan mungkar, sebab dia benci. Bahaya benci dia lari manusia kan selagi ada. Lepas tu dia tidak akan bersekongkol, sebab dia benci duduk dalam. Walaupun orang nampak dia tak kata apa, tapi dia lari. Kenapa? Kesal pada benci tu. 3. Bila dia benci, dalam keadaan benci sungguh, Allah SWT akui berkat hidup dia dengan akan ada saja cara dia. Sebab kalau benci dalam hati dia akan keluar. Lambat banget dia akan keluar dalam bentuk yang tampak, kita kata. Boleh jadi oleh kerana benci dia gioyak betul mulu. Tolonglah, hamba tak boleh nak kata apa dia. Benda tu mari tu dia minta tolong orang lain, benteras ke muka rekap dia. Benda tu mari daripada apa tu? Benci dalam hati lah tu. Maknanya benci dalam hati ni dia ada potensi untuk keluar dalam bentuk tindakan. Tu sebenarnya. Tetapi kalau benci dalam hati pun tak ada, manusia ni boleh jadi dia duduk dalam maksiat. Walau kalau dia tak buat apa, mana tak ada langsung peluang untuk buat. Tapi kalau benci dalam hati ada, tetap dia ada unsur perubahan itu, tetap ada. Hukum mana? Jadi benda tu kita akan tengok pandangan ulama lah berkenaan dengan itu akhirat. Jadi kedudukan hadis ni mengikut setengah-setengah ulama. Misalnya Qadhi Iyad. Qadhi Iyad buat komentar ketika menghuraikan hadis. Kata Qadhi Iyad, dia kata hadis ni, dia kata sebenarnya dalam bab nak merubah kemungkaran, dalam banyak-banyak berpuluh-puluh ribu, beratus ribu hadis Nabi ni, inilah hadis yang paling utama dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ni. Inilah hadis ni, hak mula-mula sekali, hak paling utama. Jelas sebab Nabi sebut kaedah, cara, hak berbentuk prinsip lah. Yang mana Qadhi Iyad kata orang yang hendak melakukan perubahan itu, dia wajib melakukan perubahan dalam bentuk kemampuan dia yang sesuai, sama ada dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk perbuatan dan sebagainya, seperti yang disebut dalam hadis. Kata Imam Nawawi, kerana hadis ini hadis Muslim, Imam Nawawi dia syarah mana kitab Muslim, dalam itu dia ada sebut. Semasa dia menghuraikan hadis ini, Imam Nawawi sebut topik yang dibincangkan dalam hadis ini. Kata sebenarnya hadis ini merupakan pintu yang sangat besar untuk menyatakan nilai perintah ibadat dalam bentuk perintah itu. Sinilah sebenarnya, dan merupakan satu kita neraca yang paling besar. Kata Imam Nawawi, ni hadis ni perintah Allah, ibadat ni dia ada dua. Dia panggil al-amru apa ni? Al-amru bil fi'li wal amru bit tarki. Dia ada dua. Perintah ni dia ada dua. Perintah dalam agama ni ulama bagi dua.
ada perintah yang kena tinggal. Perintah Allah supaya kita tinggal, jangan buat. Tak buat tu boleh pahala. Ada juga kat situ. Perintah jangan buat. Misalnya arak, kita tak minum, boleh minum. Mencuri, kita boleh mencuri, tapi kita tidak mencuri. Memilih untuk tidak mencuri kerana takut pada Allah, maka kita boleh pahala. Tetapi seorang itu tidak mencuri kerana dia tak boleh curi, tangan dia kena gerak misalnya, ataupun tangan dia lumpuh. Dia kata hamba takut nak curi, padahal tangan dia lumpuh sebelum ni dia lah kena curi kapun dia. Dan bila dia aksiden tangan dia lumpuh dia tu. Kalau lagu tu lagu mana? Ulama kata tak boleh pahala lagu tu. Bahkan kalau sia curi pula. Ni dia boleh mencuri, tapi dia tidak mencuri kerana takut pada Allah. Itu maknanya dia sudah melaksanakan perintah Allah supaya tinggal setengah-setengah perkara. Ada lagi al-amru bil fi'li, perintah supaya buat. Hak ni misalnya semaya, zakat kena buat, bahaya kena buat. Perintah juga. Itu dua perkara. Jadi kalau mengikut Imam Nawawi, inilah hadis ni, hak utama ni. Imam Nawawi juga sebut dalam kitab Al-Ithafat. Imam Nawawi sebut juga, dia kata perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini merupakan sebesar-besar tugas yang tugas dalam syariat Nabi Muhammad ni. Kalau kita tanya tugas paling besar dalam syariat Nabi Muhammad ni apa dia? Ni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dengan dua perkara ni, yakni dengan amar ma'ruf nahi munkar ini, bangsa itu, umat itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok ayat Quran pun memang gitu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah SWT nobatkan para sahabat ini sebagai sebaik-baik umat yang pernah Allah keluarkan di muka dunia. Sahabat jadi tinggi kedudukan. Tak pernah Allah kata ada generasi sehebat generasi sahabat. Kenapa? Kerana ada dua sifat ni lah. Apa dia sifat dia? Dia suka suruh buat benda molek. Dia memang dia larang buat benda tak molek. Jadi benda tu jadi budaya yang utama di kalangan sahabat. Sebab tu Allah nobatkan dia sebagai generasi yang terbaik yang Allah pernah wujudkan di muka dunia. Sampai hari ni tak ada super generasi sahabat. Kenapa? Kerana nilai ni. Sebab tu dalam Imam Nawawi kata bangsa itu boleh naik mulia kerana ada dua perkara ni. Dan bangsa itu akan merudum jatuh bila hilang amar ma'ruf nahi munkar ataupun kecil saiz amar ma'ruf nahi munkar ni, maka bangsa itu akan hina, menjadi bangsa yang hina. Sama ada hina di sisi Allah, hina pada pandangan manusia, akan hina. Kata Imam Nawawi tidak syak lagi, dia kata dua sifat ini, iaitu amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sepenting-penting perkara yang wajib dijaga oleh umat untuk mengelakkan mereka jatuh merudum mereka dari segi nilai tamadun bangsa ni. Kalau nak jaga supaya bangsa kita naik, kena jagalah. Dan hak ni kalau kita tengok sahabat lah, kalau kita tengok sahabat mengikut kajian ulama, hak ni memang hebat sungguh. Dia kalau benda salah bercanggah hak Nabi, dia tak klik saja, dia akan sesat selalu. Tu cara sahabat. Sebab tu zaman sahabat ni tak berlaku benda bid'ah, benda-benda hak bersalahan dengan sunnah ni. Kalau nampak nak berlaku, dia kerak selalu. Sebab Sayyidina Umar, banyak benar Sayyidina Umar tegah benar hak ni. Dia tengok orang duk mengatik atau masjid, mengatik saja duk berzikir. Molek berzikir tu. Tidak syarat berzikir tu. Tidak syarat umur berzikir tu. Berzikir tu benar molek. Tetapi siapa tinggal tuntut tak lain. Tak seimbang agama, tidak begini. Itu Yahudi lagu tu. Nasara pasal lagu tu. La rahbaniyata fil Islam. Tak ada pasal lagu ni dalam Islam. Duduk ngatik gitu saja misalnya. Tinggal dunia tu. Saya disebut dalam riwayat tu, saya nak ambil anak batu. Dia tak naik ke masjid. Dia kata kalau mu tak turun selalu aku pegang anak batu. Maknanya kita kata kata kalau tu imam masjid telipuk buat lagu tu. Gambar ke lagu mana jadi. Ya suku baik molek. Tapi tegas sahabat. Dia nak ke dia? Kamu berzikir, kamu buat kerja pun kamu boleh berzikir. Rugi. Sebab tu kita kata, bukan Sayyidina Umar tak pergi berzikir. Berzikir lagu tu rugi. Dia ada lagi cara berzikir yang paling untung. Engkau dia, buat kerja. Buat kerja, kamu buat kerja. Itu zikir. Ingat tu kalau nak cari rezeki halal, di tengah-tengah kamu duduk pakai motor misalnya, kamu boleh berzikir. Itu lebih untung lagi. Itu cara perniagaan yang paling untung. Ni duduk berzikir saja, tidak untung. Mana dia faham oleh ajaran Nabi SAW. Dia faham oleh. Ni kalau bila-bila kita buat kerja, kita berzikir, buat kerja boleh fiti.
hak zikir dengar ikhlas boleh pahala, tidak untung itu. Ni duk cokor sampai subuh nak mai subuh nakak. Buat hijab dak misal apa Sayyidina Umar. Sebab itulah Abdullah ibn Zubair kata syarru syai'in fil alam al-batalah. Benda yang paling keji dalam dunia ni orang tak ada kerja. Menganggur. Sahabat benci benar menganggur. Boleh sebenarnya nak kerja ni, cuma dia adalah sebab-sebab lain. Kelemahan diri tu terlalu memilih misalnya kerja. Tapi apa kita nampak daripada Sayyidina Umar tu sebenarnya, dia nak ke dia? Dia nak mengajak umat. Kamu kalau nak nego dalam agama ni, yang untuk kena tengok cara Nabi. Tak ada cara Nabi ni lah, cara sahabat lah cara yang paling untung kalau nisbah nego. Kalau dalam agama begitu, cara sahabat ni tak kena. Kalau kita berzikir aku tu, walaupun ada juga ketikanya kita duduk sini ada, memang ada ulama tak nafi tu kena ada munajat sore jauh kena ada. Waktu kena ada juga. Waktu mana Nabi tunjuk tu? Waktu lepas kerja malam. Kalau tak kerja ketiga. Pada waktu tu kamu bangun waktu tak apa. Tak ada pun ni saya nama kata pukul 4 dah baca Quran pukul 4 pagi. Tak ada sebut saya nama anak pukul anak batu. Lah dia tu pagi tak apa. Ni waktu hari diri orang duduk buat kerja. Dia hidup berzikir misalnya. Dalam keadaan terabai banyak tugas-tugas lain. Hak ni pun ulama kata dia bergantung pada orang. Kalau orang tu memang dia tak alih dan buat benda lain. Misalnya ayah kita yang tua, tu tak apa. Saya nama apa dia ketik juga. Hak ni hak muda, hak gagah ni. Tak nak sabar lah benda, tak nak sabar dia tengok. Tak serupa kan Nabi. Maka dia malu. Jadi situ kita nampak maknanya apa-apa ni dia kena nak jadi ke baik, nak jadi ke sunnah ni dia banyak perkara kita kena tengok lah. Cara pelaksanaan dia tu kena tengok. Bukan sekadar hukum tu saja, pelaksanaan hukum tu juga perlu diambil kira dalam nak menentukan jadi sunnah ataupun tidak sunnah sesuatu amalan. Gitulah lebih kurangnya secara umumnya perbincangan hadis ini secara umum dan kepentingan dia, insya-Allah kita akan sambung perbincangan pada minggu hadapan berkenaan dengan hadis. Hadis ni sebenarnya sangat besarlah perbincangan ini, panjang juga kalau kita tengok dalam ulama bahas hadis ini. Rasanya setakat itulah untuk malam ini, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.